Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid sekalian, apa khabar? Cikgu doakan murid-murid terus berada dalam keadaan sihat sejahtera, dan hari ini kita akan teruskan PDPR kita berkenaan kata tanya. Dan seperti biasa, selepas ini cikgu akan tutup cikgu punya facecam supaya murid-murid dapat kekal fokus melihat skrin telefon bimbit masing-masing. Baik, kita terus saja pergi kepada slide kita yang pertama. Okey, kata tanya, apa maksudnya? Kata tanya merupakan perkataan yang digunakan untuk bertanya atau menyoal tentang sesuatu. Perkataan, nampak kat situ, perkataan yang kita harus gunakan untuk bertanya atau menyoal tentang sesuatu. Baik, ada banyak contoh kata tanya. Dan antara yang cikgu senaraikan di sini yang murid-murid dapat lihat, yang pertama, siapakah, mengapakah, di mana, apa, bila, bagaimana, dan yang terakhir, berapa. Okey, jadi kita akan sentuh satu persatu. Yang pertama sekali kita nak tahu tentang kata tanya siapakah. Okey. Sekiranya murid-murid hendak bertanya tentang nama ataupun orang, murid-murid harus gunakan kata tanya siapa. Contoh ayat yang cikgu dapat berikan di sini, siapakah nama kamu? Okey, ataupun siapakah yang telah memberikan wang kepada kamu? Okey, baik. Jadi itu contoh yang pertama. Okey, seterusnya yang kedua. Sekiranya murid-murid hendak bertanya tentang sebab, okey, kata tanya yang harus digunakan ialah mengapa. Okey, contoh ayatnya. Mengapakah kamu menangis? Mengapakah kaki kamu berdarah? Okey, jadi antara jawapan yang sesuai yang boleh cikgu berikan, kaki saya berdarah kerana saya telah terjatuh sebentar tadi. Okey, seterusnya yang ketiga, sekiranya murid-murid hendak bertanya tentang tempat atau lokasi, kata tanya yang boleh digunakan ialah di mana. Okey, kita tengok contoh ayat yang melibatkan tempat dahulu. Di manakah dompet saya? Okey. Jadi kalau kata nak diberikan jawapan, dompet kamu terletak di atas meja itu. Ataupun sekiranya pertanyaan itu melibatkan lokasi, contoh ayatnya ialah, di manakah Kampung Parit Lapis Kadir? Okey, jawapannya, Kampung Parit Lapis Kadir terletak di daerah Batu Pahat, Johor. Okey, yang keempat, sekiranya kita nak bertanya tentang benda atau perkara, okey, kita bolehlah gunakan kata tanya apa. Contohnya, okey, kita tengok yang pertama, kita nak bertanya tentang benda dahulu. Apakah alat muzik yang digunakan ketika persembahan wayang kulit diadakan? Okey, sekiranya kita nak bertanya tentang perkara pula, contohnya pendapat. Apakah pendapat kamu tentang persembahan wayang kulit tadi? Sama ada menarik ataupun tidak? Okey, jadi murid-murid boleh gunakan perkataan ataupun kata tanya apa. Baik, yang kelima, sekiranya pertanyaan tersebut melibatkan masa, kita harus gunakan kata tanya bila. Contohnya, bilakah kamu akan berangkat ke Kuala Lumpur? Ataupun, bilakah kamu akan pulang ke kampung? Okey, itu yang kelima. Seterusnya, yang keenam. Sekiranya pertanyaan itu melibatkan cara ataupun keadaan, okey, jadi kata tanya yang paling sesuai yang kita boleh gunakan di sini ialah bagaimana. Contohnya cara dahulu bagaimanakah caranya untuk membuat jemput-jemput yang sedap itu? Okey, ataupun keadaan pula, bagaimanakah keadaan Pak Abu yang sedang terlantar sakit di hospital? Okey, itu yang keenam bagaimana. Seterusnya, yang ketujuh,
Sekiranya pertanyaan itu melibatkan jumlah ataupun bilangan, kata tanya yang sesuai ialah berapa. Contohnya ayat sekiranya kita nak bertanya tentang jumlah. Berapakah harga bagi sekilogram buah rambutan itu? Ataupun kalau kita nak bertanya tentang bilangan pula, berapakah jumlah meja yang terdapat di dalam kelas kamu? Okey, baik. Jadi di sini cikgu harap murid-murid dah faham tujuh kata tanya dan bagaimana cara penggunaannya. Okey, bila masa kita nak gunakan kata tanya siapa, mengapa, di mana dan seterusnya lah. Okey, baik. Kita pergi kepada slide yang seterusnya, kata nama. Okey. Kata tanya ni boleh diletakkan di bahagian hadapan dan juga belakang. Okey, sekiranya murid-murid nak gunakan kata tanya di bahagian hadapan ayat, okey, murid-murid harus sertakan kata tanya tersebut dengan partikel kah. Contoh ayat cikgu beri di sini, siapakah nama adik kamu? Okey, jadi kita lihat di sini kata tanya itu terletak di bahagian hadapan ataupun di permulaan ayat. Jadi kita kena sertakan partikel kah pada kata tanya tersebut. Okey, sekiranya kata tanya tersebut diletakkan di hujung ayat, murid-murid tidak perlu sertakan partikel kah. Contoh ayatnya, nama adik kamu siapa? Okey, jadi kat sini kita dapat lihat kata tanya tersebut terletak di hujung ayat. Okey, dan jangan lupa setiap kali kita bina ataupun tulis ayat tanya, kita harus sertakan tanda soal sekali. Okey, baik. Pada slide yang seterusnya, cikgu ada sertakan beberapa contoh ayat yang melibatkan kata tanya. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, sekiranya ayat tersebut ianya nak bertanya tentang alat, okey, nama alat nama alat yang digunakan untuk memutar skru. Okey, jadi kita tahu dekat sini dia nak bertanya tentang benda. Okey, jadi kata tanya yang paling sesuai di antara apakah atau siapakah, mana satu yang paling sesuai dekat sini ialah apakah. Okey, baik, itu yang pertama. Okey, seterusnya yang kedua, harga ayam semakin meningkat pada musim perayaan. Okey, dia nak bertanya tentang sebab. Okey, jadi dekat sini kata tanya yang paling sesuai mengapakah. Okey, yang ketiga, kamu hendak bertemu dengannya. Okey, jawapannya sama ada kenapa atau apa. Okey, yang paling sesuai di sini ialah kenapa. Okey, baik, yang keempat, kamu ke sekolah dengan sama ada jawapannya apa ataupun bagaimana setiap hari. Dia nak bertanya tentang benda. Okey, jadi jawapan ataupun kata tanya yang sesuai di sini apa. Kamu ke sekolah dengan apa setiap hari? Okey, baik. Seterusnya, wang saku kamu digunakan untuk membeli. Ini pun sama seperti ayat di atas. Ayat ini nak bertanya tentang benda juga. Jadi kata tanya yang paling sesuai di sini ialah apa. Okey. Seterusnya, kamu mendapat berita itu daripada siapa? Okey, dan yang terakhir, sekiranya ayat tersebut nak bertanya tentang pendapat. Okey, apakah pendapat kamu tentang cerita yang kamu dengar itu? Jadi kata tanya yang paling tepat di sini apakah? Okey, baik. Jadi saya harap murid-murid telah pun faham, murid-murid telah pun jelas tentang penggunaan kata tanya. Okey, dan seperti yang cikgu cakap tadi, sekiranya kata tanya itu terletak di bahagian hadapan, ianya perlu disertakan dengan partikel kah. Okey, sekiranya kamu lihat dekat sini ada contoh-contoh kata tanya yang terletak di bahagian belakang, tidak perlulah kita sertakan partikel kah. Baik, jadi setakat ini sahaja penerangan cikgu tentang kata tanya. Sekiranya murid-murid ada pertanyaan, murid-murid boleh terus mesej cikgu ataupun telefon cikgu. InsyaAllah cikgu akan
membantu murid-murid. Okey, jadi kita akan berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.